Datuk, kita mula ya. So saya akan baca pengenalan dulu ya Datuk. Okey. Selamat sejahtera semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Ahsan Said yang sudi menerima jemputan kita untuk program bicara naratif sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun UPM dan International Mathematics Day 2021. Bicara naratif kali ini ingin mengupas mengenai kepentingan penubuhan Institut Penyelidikan Matematik INSPAM di Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi Datuk. Selamat pagi. Harap Datuk dalam keadaan sihat ya Datuk. Alhamdulillah, very good. Sihat. Yeah, glad to hear that Datuk. Sebelum saya meneruskan sesi bicara naratif ini, izinkan saya untuk membaca biografi ringkas tentang tetamu kehormat kita. Yang berbahagia, Profesor Emeritus Dato' Dr. Ahsan Said memperoleh ijazah sarjana muda dalam matematik dari University of Manchester, UK pada tahun 1979. Dan beliau juga memperoleh sarjana sains dari Brunel University London, UK pada tahun 1981 dan PhD dari universiti yang sama iaitu Brunel University London, UK pada tahun 1984. Beliau menyertai Universiti Sains Malaysia pada tahun 1984 sebagai pensyarah matematik di Pusat Pengajian Sains Matematik dan kemudian dilantik sebagai dekan sekolah pada tahun 1990. Kemudian, beliau dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Academic University pada tahun 1995 sebelum dipinjamkan ke Kementerian Pendidikan pada tahun 1998. Yang berbahagia Profesor Emeritus Dato' Dr. Ahsan Said telah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah pelbagai universiti awam dan swasta tempatan dan ahli majlis pelbagai badan tempatan dan antarabangsa. Beliau kini menjadi pengerusi lembaga governor Universiti Malaysia Sains dan Kejuruteraan Komputer, ahli lembaga governor Universiti Sains Malaysia dan ahli majlis Universiti Taylor. Beliau juga adalah ahli lembaga pengarah Syarikat Tersenarai Awam Awan Biru Teknologi Berhad. Profesor Emeritus Dato' Dr. Ahsan Said telah dilantik sebagai Wakil Chancellor Universiti Taylor, Universiti Teknologi Mara dan Asia E-University. Sebelum pelantikan ini, beliau adalah Ketua Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi dari Januari 2005 hingga April 2008. Okey Datuk, tanpa melengahkan masa, kita teruskan sesi bicara naratif ini ya Datuk. Okey. So kita mula dengan soalan pertama ya. Yang berbahagia Datuk merupakan salah seorang panel semasa kertas kerja penubuhan INSPAM dimajukan di KPM sekitar November 2001. So bolehkah yang berbahagia Datuk terangkan mengapa KPM pada ketika itu menyokong gagasan idea penubuhan ini? Terima kasih. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak INSPAM dan UPM kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk berkongsi mengenai penubuhan pewujudan Institut Penyelidikan Matematik INSPAM di UPM. Dan sebenarnya dulu bukan saya ahli panel tapi saya pengerusi panel. Kerana di kementerian kita ada satu jawatan kuasa iaitu jawatan kuasa pendidikan tinggi yang menilai permohonan daripada RPTA untuk penubuhan institut pengajian dan sebagainya. Jadi isu penubuhan institut ataupun entities ini telah banyak kali dibincangkan oleh Persatuan Matematik Malaysia dan masa itu saya bersama Profesor Emeritus Dato' Kamel dan beberapa rakan-rakan pada UPM, UKM, USM, UM berbincang bagaimana kita dapat memperkasakan matematik supaya pihak masyarakat melihat matematik ini sebagai satu perkara yang penting dalam kehidupan semua. Jadi apabila saya di kementerian, saya telah berbincang dengan beberapa universiti dan pada masa itu nampaknya UPM telah mengambil satu langkah yang positif kerana UPM masa itu menubuhkan pelbagai institut dan saya telah minta pihak UPM meneliti
adakah sesuai diwujudkan satu institut pendidikan matematik di UPM. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Kamil kerana beliaulah yang menyediakan kertas dan sebagainya dan bawa pada jawatankuasa di kementerian dan kita bincang dari segi cara penubuhan, dari segi financial implikasi kewangan. Banyak lagi yang kita lihat. Akhirnya pihak menteri masa itu dengan cadangan daripada jawatankuasa telah bersetuju untuk diwujudkan satu institut pendidikan matematik di UPM, dinamakan ISPEN, dan daripada situlah pihak ISPEN telah berkembang dan saya merasakan bahawa itulah yang menjadi pemangkin kepada peningkatan aktiviti matematik di samping dengan sokongan daripada Persatuan Matematik Malaysia. Jadi ISPEN ini diletakkan di UPM, tapi hasrat ialah untuk digunakan ataupun dimanfaatkan oleh semua penyelidik matematik di peringkat negara kita. Okay, Datuk, masih dari jawapan Datuk, jelas kita boleh melihat sebenarnya KPM sebenarnya menetapkan harapan yang tinggi terhadap penubuhan ISPEN supaya kita boleh memperkembangkan dan seterusnya memperkasakan ilmu matematik, ya Datuk, ya. Betul. Okey. So apakah pandangan yang berbahagia Datuk tentang kepentingan ilmu matematik dalam pembangunan sesuatu bidang, terutamanya di peringkat institut pengajian tinggi dan juga di peringkat kebangsaan secara umumnya? Ya. Kita mengetahui bahawa matematik ini diistilahkan sebagai the Queens of Science. The Queens of Science. Kalau Queens ni kira powerful lah kan. Kalau Queens tu. Jadi kalau kita lihat dari segi dimensi perkembangan ilmu di pelbagai disiplin, pengetahuan dalam matematik ini amatlah penting sekali. Kalau kita lihat dari segi track record, ya, kemampuan seorang untuk mempunyai nilai kuantitatif yang tinggi, ini dapat meletakkan mereka pada satu tahap yang boleh meningkatkan lagi sesuatu ilmu. Kalau dia seorang ahli matematik dalam bidang ekonomi, kaedah orang matematik ini lebih bersifat rasional dan logikal, dan kebanyakan penyelesaian ini ataupun keputusan ini, walaupun apa saja keputusan, memerlukan sedikit analisis data, statistical punya analisis, yang mana orang matematik sangat familiar ataupun biasa bagi ahli matematik. Melihat nombor saja dia dah tahu dah. Macam petani ataupun ahli-ahli pertanian di UPM misalnya. Mereka lihat sesuatu tanaman itu dia dah tahu dah. Itu pokok apa, itu apakah behavior dan sebagainya. Begitu dengan orang matematik. Bila tengok nombor ataupun sesuatu relationship itu, dia boleh kaitkan dengan bentuk, sifat, karakter data tersebut. Jadi saya rasa bahawa untuk mengembangkan sesuatu ilmu itu, saya rasa elok kita tingkatkan lagi pengetahuan matematik, dan kalau boleh kita blendkan. Saya ada berbincang dengan beberapa rakan daripada India kerana saya kagum masa tahun 2000 awal-awal 2000 dulu. Saya kagum dengan Bangalore, bahawa cara Bangalore itu meningkatkan industri software mereka itu sangat hebat. Jadi kalau di Bangalore itu seperti di US, dia punya infrastruktur, dia punya behavior, dia punya cara kehidupan tu, oleh kerana dia punya tahap kekayaan mereka, oleh kerana IT ini begitu tinggi. Jadi saya tanya, apakah resiko kejayaan pelajar-pelajar di India sehingga mereka dapat memasuki AI terpeti yang hebat, dapat ke US, dapat membangun software. Dia cakap pada saya bahawa mathematics merupakan asas penting. Di India ditekankan matematik itu pada peringkat sekolah sangat hebat sekali. If you have good mathematics knowledge, skill, you can enter good university. Tak boleh masuk.
Jadi itulah perkara yang saya rasakan bahawa kalau kita nak berjaya meningkatkan lagi pelbagai ilmu di Malaysia ini, di universiti atau di mana sektor-sektor pendidikan, kita mesti ada kemampuan matematik yang tinggi. Sebab itu saya harapkan supaya Institut Pendidikan Matematik ini dapat membuat satu kita kata recommendation kepada pihak policy maker supaya mereka akan lebih banyak lagi tentang matematik. Matematik bukan sesuatu yang membebankan. Saya pun dulu apabila diminta apa nak buat nak buat doktor ke engineer ke sudah dulu SPM dipanggil MC saya milih matematik. Mereka kata ini pasal I was lucky to get the very good results. Jadi tak nak jadi doktor ke, tak nak jadi engineer ke, ramai sangat kata saya nak jadi matematik tak ramai. Pasal apa? Saya nak jadi profesor. That was budak umur 17 tahun, 18 tahun kan. Tapi saya minat matematik itu daripada sekolah lagi. Dan banyak kerja-kerja yang saya lalui sama ada saya di sektor awam, sektor swasta, korporat dan sebagainya. Pengetahuan matematik dapat bantu. Kerana saya suka data, lihat data dan saya boleh buat satu prediction dan satu analisis. Jadi itulah matematik penting dalam perkembangan ilmu sama ada di universiti ataupun di luar. Dan saya harapkan peranan ISPEN ini akan lebih hebat lagi menjadi satu hub pemikiran dan pembentukan dasar supaya matematik ini dapat diperkasakan lagi. Ya Datuk, kita sebenarnya gembira mendengar minat yang begitu mendalam terhadap minat Datuk terhadap ilmu matematik ini. Okey, sebenarnya Datuk ilmu matematik seperti yang Datuk katakan tadi memang queens of all science Datuk so memang ia merupakan asas kepada bidang sains yang lain. So maka pengukuhan ilmu matematik oleh pakar dari bidang lain juga amat penting bagi perkembangan bidang masing-masing. Ya, kita faham yang itu Datuk. So nak tanya Datuk, selepas INSPEM ditubuh, apakah pandangan daripada pakar-pakar daripada bidang lain dari universiti kita kan, kita ada pakar dari bidang-bidang lain. So adakah mereka welcome the initiative yang kita telah tubuh INSPEM ini? Kita merasakan bahawa multidisciplinary research ataupun research antara disiplin ini amat penting. Dan gabungan matematik dan bidang-bidang lain itu amat penting. Jadi memanglah harapan semasa saya di kementerian dulu pun saya mengharapkan supaya institut ini dijadikan satu tempat untuk pakar-pakar pada pelbagai disiplin untuk duduk melakukan kerja pendidikan untuk meningkatkan lagi hasil bagi kemajuan masyarakat kita. Jadi ini saya rasa berlaku dan tetapi tidak serancak yang kita inginkan oleh kerana funding, oleh kerana peran, dan kadang-kadang mungkinlah persepsi kita di Malaysia ini bekerjasama tu cukup susah kerana kita ni lebih pada melihat dalaman kita tak nak keluar ini UPM lah, saya USM, saya ini, saya itu. Saya rasa ini memerlukan satu kaedah bagaimana kita boleh dapatkan lagi hubungan antara universiti kita. Jadi saya rasa pihak kementerian meliti ini supaya diadakan shared kind of konsep perkongsian ilmu di antara APT dalam usaha untuk mengurangkan kos tenaga. Mereka boleh berfungsi dan ini satu kaedah yang baik kerana sekarang ini tetap walaupun kita di Sedang, walaupun kita di Penang, walaupun kita ada di Kota Baru, tapi dengan teknologi ini kita boleh berfungsi mana-mana kerana tak ada batasan lokasi oleh kerana teknologi sekarang kita boleh bekerjasama. Jadi saya harapkan bahawa kalau adalah pertemuan sebegini bukan saja daripada kalangan universiti tapi juga daripada kalangan industri. Kalau mereka dapat bersama-sama dan seperti saya sebut kalau ISPEN dijadikan hub
untuk mereka bekerjasama, untuk mereka berdialog, untuk mereka dapatkan satu ilmu baru. Inilah hasrat penubuhan ISPAN ini. Terima kasih Datuk. So pada pendapat yang berbahagia Datuk kan, apakah kepentingan penubuhan sebuah institut penyelidikan matematik seperti INSPAN bagi perkembangan kualiti penyelidikan dan juga pengajaran matematik di peringkat institut pengajian tinggi? Ya. Jadi apabila kita bercakap tentang sesuatu institut pendidikan itu, kita ada pelbagai sasaran. Pertama ialah kita nak buat pendidikan supaya lebih ke depan lagi. Maknanya we are going to the frontier of knowledge. Ke depan lagi ya. Yang keduanya kita nak juga menghasilkan pelapis yang baru. Iaitu kita menghasilkan mereka-mereka untuk mendapatkan PhDs, iaitu pelapis masa depan, pendidik masa depan. Dan kita mesti lihat bahawa dalam bentuk pendidikan yang berimpak tinggi ini, kita harus meneliti dari segi downstream. Downstream ialah bagaimana pelajar kita dapat memanfaatkan pendidikan yang dilakukan. Sebab itu saya katakan bahawa research itu perlu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kerana dengan adanya research itu, pendidikan itu, kita akan dapat sesuatu ilmu baru dan ini akan dapat diperturunkan kepada pelajar-pelajar kita di peringkat ijazah pertama misalnya. Dan mereka dapat pengetahuan baru yang terkini yang dihasilkan oleh pendidikan di universiti mereka. Jadi itulah yang saya harapkan supaya apabila kita melakukan research, apabila kita melakukan pendidikan seperti di INSPAN ini, satu kita nak tingkatkan ilmu itu supaya memberi manfaat yang besar kepada masyarakat. Dapat menghasilkan pelapis, iaitu menghasilkan lebih ramai PhDs, mempunyai kepakaran yang tinggi. Yang ketiga, bagaimana dapat memberi impak pada pelajar-pelajar kita melalui kaedah-kaedah, teori-teori yang memberi kita katakan added value to kepada bahan pengajaran di peringkat bawah. Jadi itulah. Jadi sangat penting. Jadi kalau universiti itu tidak memikirkan perkara ini cuma nak menulis paper saja, ini tidak menguntungkan. Kerana menulis paper dalam Q1, Scopus sebagai itu ialah lebih pada individu dan institusi. Kita nak juga masyarakat dapat untung, kita nak juga kita menghasilkan pelapis masa depan, kita nak juga supaya bahan itu dapat memberi manfaat pada pelajar-pelajar kita. Ya Datuk. So dari jawapan Datuk kita boleh lihat ya Datuk. So penubuhan sesuatu institut matematik seperti INSPAN ini sebenarnya memberi satu ruang ataupun platform yang khusus dan juga sistematik bagi menjalankan penyelidikan dalam bidang matematik, tapi ia juga memberi ruang untuk kita boleh menurunkan ilmu kita kepada pelajar supaya kita boleh melahirkan pelapis. So sebab pelapis ini memang penting supaya kita boleh meneruskan agenda kita untuk membangunkan bidang matematik. Ya, Datuk. Okey. So visi INSPAN sebenarnya adalah untuk menjadi sebuah institut yang tersohor dalam penyelidikan sains matematik yang menyumbang ke arah pembangunan dan kesejahteraan sejagat. So manakala misi INSPAN pula adalah untuk mewujudkan dan melaksanakan kegiatan penyelidik sains matematik yang bertaraf dunia supaya dapat menyumbang ke arah penerokaan dan pembudayaan sains matematik secara bersepadu untuk peningkatan kualiti hidup. Jadi pada pandangan yang berbahagia Datuk, adakah INSPAN berjaya melestarikan misi dan visi yang telah dibina semenjak penubuhannya pada 19 tahun yang lalu? Jadi sebenarnya setelah saya meninggalkan kementerian, saya pun kurang berinteraksi dengan rakan-rakan saya masuk ke private sector, menubuhkan sebuah universiti baru. Jadi terlalu banyak masa dari segi mengendalikan universiti baru swasta yang saya bangunkan. Sesudah itu saya ke UiTM. Jadi tak banyak interaksi. Tapi daripada perbincangan informal dan apa yang saya dengar, saya rasa
ISPEN telah banyak memberi impact pada UPM sendiri. Saya rasa pelajar-pelajar yang dikeluarkan oleh ISPEN ini agak kualitinya tinggi, dan penerbitan-penerbitan yang dibuat oleh penyelidik dan kaki tangan di ISPEN juga mempunyai tahap yang tinggi. Saya rasa ianya berjalan seperti yang dihasratkan, seperti visi dan misi. Yang saya nak lihat ialah yang saya belum nampak lagi, bagaimana ISPEN ini memberi kesan di peringkat regional ataupun di peringkat antarabangsa. Kerana banyak institut pendidikan seperti ISPEN ini di pelbagai tempat. Di India banyak institut matematik di India, di Eropah, di Amerika, di Rusia, dan beberapa institut memang terkenal. Semua pelajar-pelajar daripada seluruh dunia nak ke institut tersebut. Jadi kita nak supaya kita pun punya tahap yang sedemikian, supaya ISPEN ini akan lebih dikenali pada peringkat global. Jadi peringkat nasional itu saya tak pertikaikan. ISPEN telah pun mula dikenali dan telah pun menghasilkan kita pada produk-produk yang bermutu tinggi dan memberi impak pada industri, bekerjasama dengan Persatuan Matematik Malaysia. Saya ingat saya itu peringkat nasional ni saya tak mempunyai masalah. Tapi apa yang saya harapkan ialah supaya ISPEN ini dapat bergerak lebih jauh lagi ke peringkat regional ataupun peringkat antarabangsa. Ya, nampaknya Dato' dari pihak ISPEN kita sebenarnya perlu bergerak secara aktif supaya kita boleh menjalin hubungan antarabangsa, supaya kita boleh menjalankan penyelidikan di peringkat antarabangsa juga. Okey. Pasal apa ni Dr. Malati di peringkat antarabangsa sekalipun kita dapati bahawa geran pendidikan tu cukup banyak. Dan pelbagai negara sepertinya Kesatuan Eropah dia mempunyai geran di mana melibatkan perkongsian pakar daripada pelbagai negara, termasuk negara Eropah dengan negara Asia dan negara tempat lain. Jadi saya rasa ini perlu diambil oleh pihak ISPEN supaya dapat mewujudkan satu research yang melibatkan pelbagai negara. Di UK sendiri pun mempunyai geran, Amerika sendiri mempunyai geran, Jepun mempunyai geran. Cuma kena cari geran, dan yang penting ialah networking. Networking itu penting untuk kita dapatkan geran, melakukan penyelidikan, dan dengan adanya penyelidikan pada peringkat antarabangsa ini akan dapat meningkatkan lagi imej ISPEN pada peringkat antarabangsa. Ya, sebenarnya kita telah pun mengorang langkah ke arah penubuhan rangkaian kerjasama antarabangsa. Pada permulaannya actually kami dah ada kerjasama dengan Politecnico di Torino di Itali, di mana kami juga telah memohon geran antarabangsa melalui mereka, telah menghantar student ke universiti mereka. Memang dah ada plan strategik dia. Cuma kita perlu bergerak secara agresif dari pihak ISPEN. Ya. Okey Dato', pada pandangan yang berbahagia Dato' kan, apa sumbangan terbesar ISPEN terhadap mutu dan pencapaian bidang matematik di arena tempatan dan antarabangsa? Saya rasa sumbangan terbesar ISPEN ialah menghasilkan pelajar-pelajar PhD yang ramai dan juga menjadi pemangkin pada penerbitan yang bermutu. Jadi ini sumbangan besar. Jadi yang lain itu mungkin di luar pengetahuan saya. Macam saya sebut pada Dr. Malati tadi, bahawa saya pun dah agak ketinggalan sikit dari segi dulunya memang saya berhasrat untuk menyertai sebagai staff ISPEN, tapi tak sempat. Jadi oleh kerana saya tak bukan dipujuk, tapi diconvincekan oleh sektor swasta untuk ke sektor swasta, jadi saya tak sempat menyertai ISPEN. Otherwise I'll be one of your
colleague in Eastman. Jadi sudah lama saya tahu, tak begitu follow. Tapi dulu pernah berbincangan dengan Profesor Dato' Kamel dan sebagainya. Bagaimana nak penetrate industri? Ya, itu yang kita bincangkan. Saya tak tahu berlaku tak berlaku, tapi yang saya jelas bagi saya ialah penghasilan pelajar ijazah tinggi yang ramai, yang mantap dan penerbitan yang baik-baik. Ini Eastman telah lakukan. Ya, Datuk. So, Eastman ni sampai hari ini daripada jawapan Datuk kita boleh melihat mereka telah menghasilkan penyelidikan yang telah diiktiraf, okey, dan juga melahirkan graduan. Lepas tu, Eastman ini juga telah menjalin rangkaian komunikasi dengan saintis dari dalam dan juga luar negara. Ya kan, Datuk? Okey. So, adakah kewujudan Eastman ini berjaya melonjakkan mutu penyelidikan sains matematik tempatan selari dengan penyelidikan antarabangsa? Sedikit sebanyak betul, Eastman telah mengambil peranan. Tapi yang saya seperti sebutkan, ini boleh dilakukan dengan lebih agresif lagi. Yeah. Dan saya ingat collegiality itu penting. Kita dulu ahli matematik tak ramai. Yang ada dulu bermula dengan UM, lepas itu dengan UKM, dengan UPM, USM. Jadi 4 universiti ini memang aktif masa tahun 90-an dulu. Masa itu saya pun menjadi masa itu pensyarah muda lagi, saya jadi dekan. Jadi very mobile. Kita selalu kerap bertemu, sedang ada simposium kebangsaan sains matematik, kita lakukan pelbagai perbincangan bagaimana meningkatkan, kerana tak ramai ya. Sekarang ni dah ramai, banyak ya, banyak. Jadi kalau ada kaedah untuk menyatukan mereka, untuk mereka datang bersama, setengah ini boleh kita tingkatkan lagi. Yang penting ialah kita nak pastikan masyarakat memahami peranan matematik. Dulu tahun 70-an, 80-an dulu, kalau kita buat matematik, dia kata apa, ini nak jadi cikgu. Tapi sebenarnya matematik is everywhere. Semasa saya di Manchester dulu, first degree dulu, kebanyakan rakan-rakan saya bila habis degree bekerja dengan syarikat Rolls-Royce, mereka dengan British Aerospace, tak ada pun yang menjadi cikgu. Mereka ditangkap oleh industri. Dan saya pun ditawarkan kerja di Inland Revenue. Tapi saya terpaksa baliklah pasal saya dibayai oleh kerajaan. Jadi kena balik. Saya pun tak berminat, susah sejuk. Tapi itulah maksud saya lah, permintaan lepasan matematik itu bukan saja satu dimensi, tapi pelbagai dimensi. Tapi di Malaysia ini masa itu persepsi masyarakat ialah matematik boleh belajar je, lain tak boleh buat. Sebenarnya matematik is everywhere. Mereka boleh lakukan, dan banyak korporat yang berjaya, ahli muzik yang berjaya adalah mereka yang mempelajari matematik. Jadi diharapkan Eastman dapat memainkan peranan untuk memperkasakan lagi matematik, dan sinergi itu penting, kerjasama itu penting, kolaborasi itu penting. Itulah saya harapkan bahawa Eastman dapat gerakkan semula dan menjadi hub kepada the future of mathematics for the country. Ya, Datuk, kita boleh nampak dari jawapan Datuk, sebenarnya kita perlu memberi pendedahan kepada masyarakat bagaimana kita boleh aplikasi bidang matematik dalam kerja mereka sebenarnya. Bukan sahaja pilihan mereka untuk menjadi cikgu, tapi mereka juga boleh menerokai bidang kejayaan yang lain dengan kelulusan bidang matematik. So itu kita memang perlu beri satu pendedaan kepada mereka. Okey, Datuk. Bagi saya lah pekerjaan guru pun baik. Satu berimpak tinggi pasal multi-valent factor. Tapi apa yang saya maksud tadi ialah kita kat sini dulu ialah cuma melihat dimensi itu je. Dimensi lain kita tengok ya. Jadi kita ni ahli matematik boleh pergi kepada pelbagai dimensi pekerjaan. Ya, betul. So kita membuka peluang ya, Datuk, dalam bidang-bidang lain. Ya. Bukan sahaja satu bidang tapi bidang-bidang lain juga. Okey. So dari
pengalaman Dato' kan di IPTA dan juga di IPTS, bagaimana penerimaan pelajar dan masyarakat mengenai kepentingan matematik itu sendiri. Bukan sahaja dalam konteks pembelajaran, malahan dalam aspek kehidupan seharian mereka. Penerimaan mereka macam mana? Ya, kalau di IPTS, parent, keluarga mengatakan anak-anak mereka oleh kerana yuran yang begitu tinggi, hasil yang mereka nak ialah supaya anak mereka ini mendapat pekerjaan dan bergaji besar. Kalau di IPT pun begitu juga. Parent mengatakan anak itu mereka itu ke IPT diharapkan anak mereka dapat pekerjaan. Jadi employability ni ataupun kebolehpasaran ni begitu penting di dalam pemilihan ibu bapa mengatakan anak mereka ke IPT ataupun IPTS. Ini yang menjadi masalah. Kerana kita berhadapan dengan satu dari segi persepsi, satu lagi dari segi peluang, satu lagi dari segi motivasi. Persepsi ini persepsi yang macam kita bincang tadi lah. Persepsinya mahu matematik tak boleh buat apa, boleh buat ini ya. Dia tak tahu yang matematik lah yang menjadi kita panggil sebagai glue ataupun gam yang menyambungkan pelbagai disiplin. Yang kedua ialah dari segi peluang di luar ini, oleh kerana industri kita di Malaysia ini pun bukanlah industri berasas kepada inovasi, lebih kepada product development, bukan inovasi yang mana memerlukan pemikiran, penyidikan, pembangunan yang kuat. Yang ketiga ialah dari segi motivasi ini, ramai pelajar-pelajar ini tidak begitu minat matematik. Dia ingat matematik ini susah. Sampai dia kata, you ambil maths, killer. Ini dah persepsi. Semua takut. Kita orang matematik ni kita seronok. Dia minat kita minat dia. Dan kita rasa bahawa satu kegembiraan bila dapat menyelesaikan isu-isu matematik ni. Tapi setengah tu takut, fobia. Bukan kita dia tak pandai, dia pandai tapi oleh kerana dia fobia. Jadi dengan ada kombinasi begini, kadang-kadang beberapa program matematik di IPT bilangan pelajar berkurangan. Saya dalam kementerian dulu meneliti UPU, meneliti pemilihan pelajar. Jadi pelajar-pelajar memilih matematik tak ramai. Oleh kerana yang saya sebut tadi lah. Dan IPTS memang payah nak dapatkan pelajar yang dah tepat matematik. Kecuali kalau kita buat satu double degree. Di mana matematik bercampur dengan ekonomi ke, matematik campur finance ke, matematik campur psikologi. Ini baru pelajar pergi. Jadi mungkinlah dalam sektor swasta ni mereka pelbagaikan. Mereka tahu matematik itu penting, tapi aplikasi dia di mana? Jadi banyakkan mereka buat macam double degree ya. Degree in matematik dan ekonomi, matematik and psikologi, matematik ini adalah. Dan psikologi banyak dari segi data, analisis data dan sebagainya. Jadi itulah kita perlu lakukan sesuatu. Sebab itu saya minta supaya kita dengan industri ini gabung rapat supaya mereka memahami matematik dan matematik pun boleh menyumbang pada industri. It's two-way communication lah. Kadang-kadang kita harapkan industri nak tukar, kita juga terpaksa tukar. Ya. Jadi ini perlu dilihat sebagai satu bentuk holistik. But the future is mathematics. Kerana dengan adanya digital economy, dengan adanya all kind of Internet of Things, IR 4.0, kalau kita lihat artificial intelligence, kita buka dia punya dimensi dia tu, dalam tu matematik. Cuma software developer ni tak nak timbulkan matematik, takut orang takut. Semua dia sembunyikan dalam software. Tapi dalam tu, kalau buat surgery, software, artificial intelligence, big data semua ni, if you look at the surgery, all that inside is mathematics. That's how important is mathematics. For me, mathematics is coming back. It's going to be the future knowledge masa depan ya. Lepas tu saya menaruh harapan yang besar lah. Inspire must do something. Ya. Ya, Datuk. So dari jawapan Datuk kita boleh lihat dan Datuk kita memang dari IPTA kita memang perlu ataupun dari IPTS kita perlu menjalin kerjasama dengan industri supaya
masyarakat boleh lihat kepentingan matematik itu dan boleh mengaplikasinya dalam kehidupan mereka. Macam yang Dato' cakap tadi, kita wujudkan yang twin degree program macam tu supaya mereka nampak aplikasi matematik itu dalam bidang lain. Yes. Ya, satu cadangan yang baik, Dato'. Okey. Bolehkah Dato' menjelaskan apakah pelan strategik yang boleh dirancang bagi meningkatkan sumbangan InSpam yang khususnya dalam membangunkan bidang matematik? Pertama, saya rasa InSpam perlu membuat marketing visibility yang jelas. Kerana kalau kita tak buat tu, nanti semakin lama semakin orang tak kenal, orang tak, jadi mereka menganggap InSpam just another InSpam, another institut pendidikan. Jadi kadang-kadang isu-isu macam program hari ini pun saya rasa satu perkara yang kita boleh hebahkan. Saya rasa elok pakar-pakar di InSpam membuat penulisan-penulisan tertentu di akhbar, media, mengadakan webinar-webinar yang memberi masyarakat lebih faham tentang InSpam dan bagaimana InSpam dapat membantu industri dan sebagainya. Jadi pertama ialah strateginya ialah bagaimana nak meningkatkan lagi visibility InSpam. Bukan sahaja di peringkat nasional tapi juga di peringkat kebangsaan. Kedua ialah kita nak pastikan bahawa InSpam akan menjadi satu magnet. Ya. Magnet ni maknanya orang yang hebat-hebat semua nak datang. Jadi bila sebut InSpam saja, I think I want to have a sabbatical in InSpam. Sebut InSpam saja, I want to be attached to InSpam. I want to be fellow InSpam. Jadi macam itulah, macam magnet ya. Magnet ni semua orang nak pergi. Jadi kita perlu lakukan itu dan kita mesti ada tokoh-tokoh tertentu dalam matematik yang bukan saja daripada Malaysia, daripada negara yang boleh dikaitkan dengan InSpam. Sekarang ni tak perlulah mereka datang ke UPM untuk 1 tahun. Mereka sekarang ni dengan ada teknologi, they can stay from their home dan jumpa student ataupun bercakap dengan student melalui macam kita buat sekarang lah. Ya, jadi perlu ada satu perancangan bagaimana jadikan InSpam sebagai magnet pakar-pakar matematik dunia. Ketiga ialah dari segi financial sustainability. Pasal research tapi if you tak ada duit susah nak buat research juga. Jadi sekarang ni pendapatan dalaman pun agak sukar. Saya rasa UPM pun seperti APT lain menghadapi sedikit masalah kewangan. Saya dalam lembaga USM pun kita lihat bahawa ada sedikit shortfall dari segi financial cash flow kita. Jadi alternatifnya ialah kita mesti dapat grant-grant daripada pihak luar untuk kita. Jadi untuk menjadikan InSpam lebih sustainable, untuk mampu berdaya saing, kita perlu mempunyai grant-grant yang banyaklah untuk membantu pelajar-pelajar kita, membeli peralatan yang diperlukan dan untuk beraktiviti yang memerlukan kos. Saya pasti kalau InSpam pergi kepada pihak pengurusan universiti, tak semudah seperti dulu sekarang ni. It's not easy now ya. Pasalnya everybody dah sedikit. Which is kita kena fikir how to get alternative revenue ya. Universiti pun saya rasa tak ada masalah. Pasal kita ada punca yang banyak untuk mendapatkan pendapatan. Tapi untuk research institute ni pendapat yang jelas yang boleh kita dapat ialah melalui grant pendidikan. Dan akhirnya saya rasa kita punya pengurusan ataupun cara kita menguruskan InSpam ini perlulah kita mesti dynamic. Maksudnya kita jangan anggapkan bahawa InSpam ni kita kata business as usual, tak boleh. Kita kena fikir sesuatu yang how to make it ke depan dan your pengurusan InSpam itu perlulah lebih proaktif dan cuba bergerak. Bukan saya nak puji korporat, tapi mereka ni time is money.
Jadi tak boleh lengahkan dari kita researcher tak boleh lah macam tu. Kita kena lakukan dengan agresif dan ini memerlukan satu sistem pengurusan, sistem governance yang lebih mantap. Banyak plan strategik yang Datuk cadangkan tu perlu ke arah meningkatkan keterlihatan in-spam. Okey. Betul. Ya betul kan. Dan lepas tu kita perlu menyediakan satu sumber tarikan supaya kita boleh tarik pakar-pakar dari dalam dan juga luar negara supaya penyelidikan kita terus berkembang. Okey. Lepas tu kita juga perlu menjana dana. Okey, financial sustainability. Lepas tu pengurusan kita juga perlu memastikan pengurusan kita perlu dynamic. Supaya kita boleh mentadbir dengan begitu dalam walaupun situasinya agak tercabar, so kita boleh menguruskannya dengan begitu berjaya. Okey. Satu rumusan yang baik Melati. Ya. Sebab semua aspek ini perlu ada supaya kita boleh meneruskan kesinambungan in-spam tu. Kecemerlangan itu perlu ada. Ya. Okey Datuk, sebelum mengakhiri sesi wawancara ini, boleh ke Datuk nyatakan apakah harapan Datuk terhadap in-spam pada masa hadapan? Harapan saya pertama ialah saya nak in-spam dapat diklasifikasikan sebagai salah sebuah pendidikan yang mempunyai jenama tinggi di peringkat antarabangsa. Maksudnya bahawa kita tak nak just katakan sebuah institut pendidikan biasa, tapi kita nak sama tarafkan dengan institut pendidikan yang hebat-hebat yang berada di US, di UK, di Satuan Eropah, di Rusia. Kita nak ke tahap itu. Itu harapan yang saya. Yang kedua ialah saya mengharapkan ISPAN dapat memberi manfaat yang besar kepada industri di negara kita, juga pada SMEs yang secara tak langsung akan meningkatkan lagi ekonomi negara kita, dan ini akan memberi satu kita katakan bahawa impak terhadap sosial ekonomi negara kita. Ketiga ialah nak oleh ISPAN ini melihat ilmu baru yang boleh diterokai. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kita tak boleh lagi pada teknologi IT, IR 4.0. Saya rasa bagaimana kita boleh lihat ISPAN penyumbang utama pada bidang-bidang baru. Kita lihat sebulan lepas Yang Berhormat Perdana Menteri telah lancarkan Digital Economy Strategi. Dalam tu banyak trust area yang diletakkan dalam strategi itu. Lihat trust area itu ada tempat-tempat yang memang matematik boleh mainkan peranan. Jadi itulah saya harapkan bahawa ISPAN pertama letakkan ISPAN di peringkat tahap yang tinggi, terkenal di peringkat antarabangsa. Kedua ialah bekerjasama dengan industri ataupun pihak yang boleh dapat memantapkan di sosial ekonomi negara kita, memberi kekayaan baru pada negara kita. Ketiga ialah ilmu baru yang wujud dengan perkembangan teknologi, digital, big data, artificial intelligence, mathematics. Dan ada lagi ilmu baru yang akan berkembang. Dulu big data, semasa Dr. Malati undergraduate, tak pernah dengar big data. Kan? Big data dah common. Mana-mana big data sekarang. Dulu, semasa saya kat universiti, kat kementerian, tak pernah dengar cloud. Sekarang ni, cloud is a common thing. Tak cukup storage dalam iPad ni, komputer kita ataupun handphone kita beli cloud, hantar cloud. Bayar dia RM12, RM13 sebulan kan. Pasal gambar banyak sangat ke ataupun file banyak sangat ke, tak boleh store dalam, then we just bayar sebulan RM10, RM11 and then put in the cloud. Jadi cloud dah jadi satu bisnes yang besar. Jadi inilah ilmu-ilmu yang saya rasa kita perlu lihat, dan ISPAN saya rasa mampu melakukan, tetapi tak boleh lakukan sendiri, mesti kerjasama dengan pihak-pihak lain yang ada di Malaysia ini, terutamanya IPT yang mempunyai
pusat pengajian matematik yang hebat-hebat, Malaya, USM dan sebagainya, UKM. Kita tak boleh kita sendiri je. Kerana expand di UPM, untuk UPM saja tak boleh. Pasal penubuhan dulu ialah expand ni untuk nasional. Jadi bukan kata no expand untuk UPM, tak boleh. We have to see that expand ialah national agenda, cuma diletakkan di UPM. Macam juga salah satu institut yang diwujudkan dulu lah, Institut Pendidikan Tinggi Negara, untuk melihat research on higher education policy. Itu untuk negara, tetapi diletakkan di USM. Pasal orang di situ ramai berminat tentang perkara tentang polisi. Jadi ada tempat kita letakkan di UM, tapi it's not for that particular university. Intinya untuk nasional, ya. Jadi kita mesti portraykan bahawa ISPEN ialah national agenda. It's not only UPM agenda, of course lah. Publish tinggi-tinggi dapatkan UPM, tak apa. Tapi kita nak melihat bahawa ISPEN ialah satu national entity. Itu saja harapan saya. Ya, Datuk. So nampaknya Datuk, kita di INSPEM sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang tinggi, untuk memperkasakan ilmu matematik ini, supaya kita boleh membawa ilmu matematik ke semua bahagian, di masyarakat, industri, supaya mereka sedar kepentingan ilmu matematik itu sendiri. Okey Datuk, dengan itu terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi bicara naratif ini. Info-info yang Datuk kongsikan telah menambah pengetahuan kami tentang kepentingan penubuhan INSPEM itu sendiri dan juga kepentingan matematik sebenarnya. Okey, so dengan ini kita sudah sampai ke penghujung program bicara naratif. Harap segala input yang Datuk telah kongsikan dapat mempertingkatkan pengetahuan semua penonton tentang kepentingan penubuhan INSPEM. Saya mewakili Institut Penyelidikan Matematik mengucapkan selamat meraihkan sambutan Jubli Emas UPM dan International Day of Mathematics 2021. Terima kasih kerana sudi mendengar. Datuk ada apa-apa nak kongsikan? Terima kasih sekali lagi lah kerana menjemput saya, dan saya ucapkan tahniah kepada UPM kerana sambutan ke-50 tahun, dan all the best kepada INSPEM, dan diharapkan INSPEM akan menjadi satu pusat ataupun hub pendidikan matematik yang terpenting di penjara rantau ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih.